Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Marjana binti Nordin dan rakan-rakan. Hari ini saya, Puan Syazwani binti Mia Haridi, bernombor matrik 17206-306/1 bersama dengan seorang rakan pembentang saya iaitu Muhammad Azamuddin. Kami akan membentangkan soalan 3 yang berbunyi, berdasarkan perbandingan sumber, nilaikan peristiwa pengasasan Kesultanan Terengganu dan juga pengasasan Kesultanan Selangor. Dalam pembentangan ini, saya telah diberi tanggungjawab untuk membentangkan bahagian pengenalan dan juga membentangkan penilaian terhadap pengasasan Kesultanan Terengganu. Manakala Muhammad Azamuddin akan membentangkan bahagiannya berkaitan dengan penilaian pengasasan Kesultanan Selangor dan diakhiri dengan bahagian kesimpulan. Oleh itu, saya akan memulakan pembentangan ini dengan bahagian pengenalan terlebih dahulu. Terengganu dan Selangor merupakan negeri Melayu yang berdaulat. Kedua-dua buah negeri ini adalah kesinambungan daripada kerajaan Johor, di mana Terengganu dan Selangor ini menerima kedatangan Bugis secara besar-besaran pada abad ke-17. Kerajaan Johor ataupun golongan atasan daripada kerajaan ini telah menjalinkan hubungan dengan kawasan jajahan atau kawasan yang telah menjadi taklukannya. Hal ini telah membolehkan kerajaan Johor untuk mempunyai hak dalam urusan pertabalan pemerintah di kawasan-kawasan ini. Terengganu dan Selangor tidak terlepas daripada situasi seperti ini. Ianya telah menonjolkan kemunculan pemerintah yang baru untuk mengambil alih tampuk pemerintahan dan sekaligus dapat menaikkan status kedudukan mereka. Dalam konteks ini, pengasasan Kesultanan Terengganu dan Kesultanan Selangor akan diperdalami dengan lebih lanjut. Isi yang pertama adalah berkaitan dengan penilaian pengasasan Kesultanan Terengganu. Sebelum abad ke-18, keluarga pemerintah Terengganu tidak dinyatakan dengan lebih jelas. Namun, terdapat sumber seperti Hikayat Hang Tuah telah menyatakan nama pemerintah bagi Terengganu adalah Megat Panji Alam serta terdapat keluarga pembesar Johor yang diarahkan oleh pemerintah Johor untuk mentadbir negeri Terengganu. Seperti mana yang kita tahu, Kesultanan Terengganu ini telah diasaskan oleh Tun Zainal Abidin Ibni Tun Habib Abdul Majid pada abad ke-18 yang mana beliau ini merupakan keturunan daripada Bendahara Johor. Dalam konteks ini, terdapat perbahasan ataupun perdebatan Kesultanan Terengganu dari segi siapakah individu yang telah menabalkan Tun Zainal Abidin sebagai Sultan Terengganu dan tempohnya juga telah menjadi persoalannya. Perbahasan mengenai individu dan tempoh yang menabalkan Tun Zainal Abidin sebagai Sultan. Terdapat beberapa sumber yang telah menyatakan nama individu yang telah menabalkan Tun Zainal Abidin. Akan tetapi, terdapat percanggahan pendapat yang menyatakan sama ada Tun Zainal Abidin ini telah ditabalkan oleh orang Bugis iaitu Raja Tua Daeng Menampuk ataupun Raja Petani yang dikenali sebagai Pranang Cahyang mengikut tempoh-tempoh yang tertentu. Terdapat beberapa sumber yang telah menyatakan bahawa Tun Zainal Abidin ini telah ditabalkan oleh Raja Tua Daeng Menampuk. Sumber-sumber tersebut adalah Tufat An-Nafis, Hikayat Riau dan juga Hikayat Raja-Raja Riau. Menurut sumber pertama iaitu Tufat An-Nafis, pertabalan ini telah dilakukan selepas peristiwa peperangan antara YDPM Daeng Marewah dan juga Raja Kecil pada tahun 1726. Daeng Marewah ini ataupun dikenali sebagai Kelana Jaya Putra yang merupakan YDPM Johor yang pertama yang telah berkhidmat bermula tahun 1722 sehingga tahun 1728. Dalam konteks ini, Tufat telah menyatakan bahawa Tun Zainal Abidin telah ditabalkan oleh Raja Tua Daeng Menampuk sebagai Sultan Terengganu yang berlaku sekitar tahun 1726 ataupun tahun yang berhampiran dengannya. Sumber ini langsung tidak mengaitkan pertabalan Tun Zainal Abidin dengan kerajaan Fatani. Sultan Zainal Abidin juga merupakan adik kepada Sultan Johor iaitu Sultan Abdul Jalil. Dan Sultan Zainal Abidin ini adalah bapa saudara kepada Sultan Sulaiman Badr Alam Shah. Sumber ini juga telah menampakkan bahawa ingin menegakkan bahawa pengasasan Kesultanan Terengganu ini adalah berketurunan daripada Bendahara Johor. Manakala sumber yang kedua adalah Hikayat Riau. Kenyataan dalam Hikayat Riau ini telah hampir sama dengan sumber Tufat, di mana Tun Zainal Abidin ini telah ditabalkan oleh Raja Tua Daeng Menampuk. Tetapi pertabalan itu telah berlaku pada 1139 Hijrah iaitu bersamaan dengan 1778 Masihi. Manakala sumber yang terakhir pula adalah Hikayat Raja-Raja Riau, di mana sumber ini ada menyebut bahawa Raja Tua pernah
berkunjung ke Terengganu untuk merajakan Tun Zainal Abidin, tetapi tarikh pertabalannya tidak dinyatakan dengan lebih jelas. Seterusnya, terdapat juga sumber yang telah menyatakan bahawa Tun Zainal Abidin ini telah ditabalkan oleh Raja Patani iaitu Peranan Cahyang. Sumber yang pertama adalah sumber sejarah Terengganu. Yang kedua adalah sejarah Darul Iman. Kedua-dua sumber ini telah ditulis oleh Datuk Haji Muhammad Saleh Haji Awang. Dan sumber yang ketiga adalah Hikayat Johor serta Pahang. Sumber yang pertama adalah sejarah Terengganu, di mana penulis telah menyatakan bahawa Tun Zainal Abidin ini telah ditabalkan oleh Raja Patani iaitu Peranan Cahyang. Perkara ini berlaku adalah disebabkan perang saudara yang berlaku di Johor pada tahun 1688. Konflik yang berlaku antara Bendahara Padang Sarjana dan juga Paduka Raja Laksamana yang telah terkorban dalam perang tersebut. Dan sumber yang kedua adalah Hikayat Johor serta Pahang. Konflik yang berlaku adalah disebabkan Laksamana, beliau telah dituduh bahawa beliau ini telah mengadakan hubungan sulit dengan salah seorang gundik kepada Sultan. Ianya telah menimbulkan kemarahan Sultan. Anak kepada Paduka Raja Laksamana yang bernama Wan Abdullah ini telah bertindak untuk melarikan Tun Zainal Abidin ke Patani semasa peperangan berlaku. Oleh itu, Raja Peranan Cahyang ini telah menjadikan Tun Zainal Abidin sebagai anak angkatnya. Tun Zainal Abidin pulang ke Johor pada tahun 1697 dan pada masa yang sama, Nan Cahyang yang terakhir merupakan Raja Kuning yang telah mangkat dan diganti dengan Raja Bakar. Raja Mas Jayam ini merupakan keturunan Kelantan yang telah menggantikan tempat Raja Bakar yang tidak mempunyai waris pada ketika itu, iaitu pada tahun 1707. Akan tetapi, tempatnya telah dirampas oleh Raja Dewi yang telah dapat memerintah dalam 9 tahun, iaitu dari tahun 1710 sehingga tahun 1719. Kurang daripada itu, berlakunya pemberontakan sehingga menyebabkan Laksamana telah melantik dirinya sebagai Raja Patani. Tetapi pada akhirnya, Laksamana telah disingkirkan dan tahta itu telah diserahkan semula kepada Raja Mas Jayam yang memerintah dari tahun 1723 sehingga tahun 1725. Sumber yang terakhir sekali adalah sejarah Darul Iman oleh Datuk Haji Muhammad Saleh. Terdapat andaian kekeliruan yang menyatakan bahawa Peranan Cahyang ini adalah Raja Mas Jayam yang pernah menjadi pemerintah Patani sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 1707 sehingga tahun 1710 dan juga tahun 1723 sehingga tahun 1725. Perkara yang sama dapat disimpulkan adalah Tun Zainal Abidin telah ditabalkan sebagai Sultan Terengganu adalah sebanyak 2 kali. Pertama sekali adalah pada tahun 1707 sehingga tahun 1710 ataupun antara tahun 1723 sehingga tahun 1725 yang dilakukan oleh Raja Patani Peranan Cahyang. Kali kedua, pertabalan Tun Zainal Abidin adalah dilakukan oleh Daeng Menampuk pada tahun 1726 daripada Kerajaan Johor. Terdapat bukti sejarah bahawa Tun Zainal Abidin ditabalkan sebagai Sultan Terengganu pada tahun 1708 adalah dengan penemuan duit kupang emas Terengganu yang telah memperlihatkan ada nama Sultan Zainal Abidin yang bertarikh 1120 Hijrah bersamaan dengan 1708. Seterusnya, saya akan menjemput Muhammad Azamuddin untuk meneruskan pembentangan ini. Merah kuning lambang kebanggaan, Selangor merancang kejayaan, gemuruh sorakan menggegarkan, cabaran disambut dengan kesungguhan, kecemerlangan jadi kenyataan. Baiklah, sekarang kita akan balik pula kepada Kesultanan Selangor. Okey, untuk membincangkan tentang pengasasan Kesultanan Selangor ini, terdapat 2 sumber yang utama, iaitu Tuhfah An-Nafis dan juga Misal Melayu. Yang pertamanya dikarang oleh Raja Ali dan keduanya dikarang oleh Raja Chulan. Okey, sebelum membincangkan dengan lebih lanjut tentang pengasasan Kesultanan Selangor, saya akan memberitahu sepintas lalu tentang sejarah Selangor sebelum pengasasan Kesultanan. Okey, baiklah. Catatan pertama mengenai Selangor buat pertama kalinya disebut akan wilayah ataupun kawasan-kawasan daripada Selangor adalah melalui catatan Cina, iaitu pada tahun 1178 yang mengatakan bahawa kawasan yang bernama Foloan ataupun yang kita kenal sebagai Kelang hari ini merupakan sebahagian daripada kawasan pada wilayah Sriwijaya
Dan kemudiannya negara Kartagama daripada Jawa mengatakan bahawa Kelang merupakan sebahagian pada wilayah Majapahit semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Wilayah Kelang merupakan jajahan secara langsung Melaka dan Bendahara Tun Perak pernah menjadi penghulu Kelang. Dan semasa Kesultanan Johor diasaskan, Raja Ali, penghulu Kelang pada ketika itu, mengakui kedaulatan Johor dan menjadi sebahagian pada wilayah Johor. Jawatan penghulu Kelang pada itu diberi gelar sebagai Mandulika oleh Sultan Johor. Dan kedatangan orang Bugis ke Selangor berlaku lebih awal berbanding kedatangan Opu Dak Ingin Bersaudara, kerana telah wujudnya pertempatan orang Bugis di Kelang pada ketika itu, di Kelang dan juga Langat pada abad ke-17. Dan dalam kalangan komuniti Bugis tersebut terdapatnya ketua-ketua mereka. Dan mulai pada tahun 1700, Sultan Johor telah memberikan cop kepada penghulu Kelang untuk diberikan kepada ketua orang Bugis tersebut, dan mereka memakai gelar Yam Tuan ataupun Raja Selangor. Cop itu diberi sebagai pengesahan penguasaan Yam Tuan ke atas Selangor. Dan pada tahun 1700, Yam Tuan yang pertama adalah Arong Pasarai, dan kemudian dia diikuti oleh adik perempuannya iaitu Raja Siti. Dan selepas kematian Raja Siti, Raja Lumu menjadi Yam Tuan Selangor pada tahun sekitar 1730-an. Okey, berdasarkan sumber yang pertama iaitu Tufaq An-Nafis menyatakan bahawa secara ringkasnya tentang peristiwa pengasasan Kesultanan Selangor ini selepas disenaraikannya siri peperangan antara orang Minangkabau dan juga Bugis. Menurut penulisan Raja Ali Haji ini menyatakan bahawa Raja Lumu sedang pada ketika itu bermain-main di Pulau Pangkor dan telah mendapat perkabaran Sultan Mahmud bahawa keberadaan Raja Lumu di Pulau Pangkor, dan dipelawanya Raja Lumu untuk memasuki negeri Perak. Dan setelah Sultan Perak berbincang-bincang dengan pembesar Perak yang lain, satu kata sepakat telah dicapai, iaitu Sultan Perak berkenan untuk menabalkan Raja Lumu sebagai Sultan Selangor yang pertama. Lalu Raja Lumu pun berangkat pulang ke negeri Selangor dan diikuti oleh Sultan Mahmud Perak, dan ditabalkannya di Selangor dan diberikan nobat. Tapi menurut Misal Melayu pula, sumber yang kedua, sama seperti Tufaq Nafis, Misal Melayu hanya membincangkan secara ringkas mengenai pengasasan Kesultanan Selangor ini selepas Sultan Mahmud menaiki tahta. Raja Muda dan Raja Bendahara mendapat perkabaran bahawa Raja Lumu ingin memasuki negeri Perak, dan telah disambutnya secara besar-besaran kedatangan Raja Lumu ke negeri Perak. Dan Sultan Mahmud, sama seperti Tufaq Nafis sebelumnya, berbincang dengan pembesar lain tentang apa yang hendak dikurniakan kepada Raja Lumu, dan kata sepakat telah dicapai bahawa Sultan Perak berkenan untuk menabalkan Raja Lumu menjadi sebagai Sultan Selangor yang pertama. Dan sama seperti sebelumnya, dikurniakan juga nobat dan juga cap istimaya ataupun cap mohor daripada Sultan Perak. Dan sama seperti sebelumnya, Raja Lumu berangkat semula ke Selangor, tapi kali ini tidak diikuti oleh Sultan Mahmud, sebaliknya diikuti oleh Raja Alang, anak kepada Sultan Mahmud. Dan kedua-dua peristiwa dalam kedua-dua sumber tersebut kita dapat lihat tidak jauh bezanya, dan tiada berlaku sebarang percanggahan fakta atau maklumat yang utama mengenai dalam kedua-dua sumber tersebut. Yang pertamanya adalah Raja Lumu pergi ke Perak dan diperkenankan Sultan Mahmud Perak untuk ditabalkan menjadi Sultan Selangor. Dan keduanya adalah Raja Lumu pakai gelaran Sultan Salahuddin Shah. Dan yang ketiganya adalah pertabalan Raja Lumu sebagai Sultan Selangor berlaku pada ketika Sultan Mahmud memerintah Perak antara 1765 hingga 1773. Dan yang keempatnya, Sultan Selangor dikurniakan nobat oleh Sultan Perak. Tetapi ada tetapinya. Terdapat perbalahan yang sikit saja antara fakta dalam Tufaq Nafis dan juga Misal Melayu, iaitu keberangkatan pulang Raja Lumu ke Selangor sama ada diikuti oleh Sultan Mahmud ataupun Raja Alang. Dalam Tufaq Nafis mengatakan bahawa Sultan Mahmud sendiri mengikut sama Raja Lumu pulang ke Selangor, tapi dalam Misal Melayu mengatakan Raja Alang yang mengikut sama Raja Lumu kembali ke Selangor. Persoalannya kini, mengapa baginda Sultan Salahuddin Shah tidak memilih kesultanan-kesultanan lain seperti Kedah, Terengganu ataupun Johor sendiri? Mengapa baginda memilih Sultan Perak untuk menabalkannya? Dan mengapa baginda ingin mendapatkan gelar Sultan sedangkan baginda telah pun ada gelar Raja ataupun Yam Tuan kepada Selangor? Untuk menjawab soalan pertama,
iaitu mengapa baginda tidak memilih sultan yang lain. Yang pertama sekali, Sultan Terengganu. Pada ketika itu, Sultan Mansur yang pertama ataupun Tun Dalam. Baginda mempunyai hubungan yang tegang dengan Bugis. Sebelum itu lagi, baginda bersama-sama dengan Sultan Sulaiman, Sultan Johor telah berkomplot dengan VOC untuk mengusir keluar orang-orang Bugis daripada negeri-negeri Melayu, namun tidak berjaya. Jadi sebabkan itu, Raja Lumu tidak mendapatkan pertabalan daripada Sultan Terengganu. Dan yang keduanya, Sultan Kedah pada ketika itu berada di bawah pengaruh Burma. Pada sekitar 1760-an, Burma telah menundukkan Ayutthaya dan Sultan Muhammad Jiwa, Sultan Kedah pada ketika itu terpaksa menukar arah bunga emasnya daripada Ayutthaya kepada Ava. Jadi dapat kita simpulkan bahawa Sultan Kedah pada ketika itu tidaklah sepenuhnya bebas. Dan yang ketiga adalah Kesultanan Johor itu sendiri. Kesultanan Johor pada ketika itu diperintah oleh Sultan Mahmud. Sultan Mahmud, anak kepada Sultan Abdul Jalil Muazzam Shah dan juga adik kepada Sultan Ahmad Riayat Shah. Dan pada tahun pengasasan Sultan Selangor iaitu 1766, Sultan Mahmud pada ketika itu hanya berusia sekitar 5 hingga ke 6 tahun. Jadi tidak mungkinlah Raja Lumu ingin dipertabalkan oleh seorang raja kanak-kanak. Dan persoalan yang kedua iaitu mengapa memilih Sultan Perak. Perak pada itu merupakan sebuah negeri yang merdeka dan bebas daripada pengaruh-pengaruh kuasa asing dan juga mempunyai hubungan yang agak baik dengan orang-orang Bugis. Dan yang ketiganya ialah Perak merupakan penerus kepada Kesultanan Melayu Melaka setelah Kesultanan Johor tamat dengan keturunan Melaka tamat di Johor dengan mangkatnya Sultan Mahmud. Dan yang keempatnya adalah mengapa Sultan Perak dipilih untuk menabalkan Raja Lumu adalah Tok Engku Naga Mengulo, iaitu penghulu kelang pada itu tidak akan menerima Raja Lumu sebagai Sultan Selangor selagi tidak ditabalkan oleh Sultan Perak. Itulah sebab mengapa Raja Lumu memilih Sultan Perak untuk menabalkannya. Dan yang ketiga persoalannya, mengapa baginda ingin mendapatkan gelar Sultan. Sebabnya adalah walaupun bergelar Raja ataupun Yang Tuan kepada Selangor, Raja Lumu pada ketika itu, Selangor pada ketika itu masih lagi sebahagian pada Johor. Bermakna Selangor bukanlah sebuah negeri yang merdeka dan bebas, baliknya hanya sebahagian pada wilayah sebuah kerajaan yang lain. Dan dengan mendapatkan gelar Sultan ini dan ditabalkan sendiri oleh Sultan Perak, Selangor telah menjadi sebuah negeri yang telah menjadi sebuah entiti politik yang merdeka dan bebas. Jadi sebab itulah baginda Sultan Salahuddin sangat-sangat inginkan gelar Sultan itu. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa melalui perbandingan sumber-sumber yang dilakukan, kita dapat nilaikan bagaimana Kesultanan Terengganu dan Selangor diasaskan. Terdapat persamaan antara sumber-sumber tersebut dan juga terdapat perbezaan. Namun, janganlah disebabkan perbezaan itu kita sisihkan ia ataupun kita singkirkan ia. Jadikanlah perbezaan itu sebagai permulaan kepada kebenaran. Oleh itu, sekian daripada saya, Muhammad Samuddin dan juga saudari Wan Syazwani. Terima kasih.